Okey, nampak tak skrin cikgu? Nampak. Nampak ya? Nampak, cikgu. Nampak. Okey anak-anak. InsyaAllah pada pagi ni selama 1.5 jam cikgu akan bercerita berbual-bual dengan kamu mengenai apa dia. Cikgu nak cakap tentang permohonan UPU. Ya, cikgu rasa cikgu belum cakap lagi tentang permohonan UPU dengan kamu. Ya, walaupun kamu akan mohon pada tahun depan, tapi cikgu kena bagi tahu dulu awal-awal dengan kamu supaya kamu bersedia. Cikgu kena terangkan dulu dengan kamu mengenai merit. Apa benda merit tu? Kenapa penting merit? Okey. Kenapa kamu kena bersedia dengan cepat? Bermula pada sekarang. Okey. Katalah kamu masih belum bersedia. Kamu belum ada tindakan-tindakan yang kamu buat lagi sekarang ni. Apa yang boleh dilakukan lagi pada saat-saat genting macam ni? Okey, insyaAllah kita akan bincang 4 perkara ni. Selain daripada tu, mungkin kamu tertanya-tanya, dalam pandemik macam ni boleh ke seseorang tu belajar dengan baik? Boleh ke seseorang itu mengulang kaji dengan baik? Boleh ke menelaah dalam saat-saat pandemik macam ni dengan macam-macam problem mungkin? Ya. Boleh ke? Mampu ke? Boleh anak-anak? Boleh insya-Allah. Nanti cikgu tunjukkan kisah kejayaan pada SPM yang lalu insya-Allah. Okey. Anak-anak tahu tak dekat dalam Malaysia ni ada 20 universiti awam. Okey? Siapa boleh beritahu cikgu apa 20 universiti tu? Siapa tahu? Apa senarai 20 universiti awam kat Malaysia ni? Yang kamu tahu? UiTM. UiTM. Lagi? UiA. UiA baru 2. UM. Lagi? UM. Betul. Lagi? USIM. Ya, betul. Lagi? UNIZA. UPM. Apa dia? Huza? Apa bang? Cikgu dengar tadi? UNIZA. UNIZA ya, betul. Lagi? UPM. UPM ya, betul. Baru 7. UKM, Unimas. UKM, Unimas ya, 9. Lagi? Takkan 9 je, tak cukup lagi tu. Ada lagi 20 tu. Apa lagi yang kamu tahu? UTHM. HM. UTHM ya, betul. Lagi? Lagi? Tak cukup lagi 20. Okey. Okey, ini dia 20 universiti anak-anak tingkatan 5 cikgu sayangi. Ada UM, USM, UKM, UPM, UIA, UTHM, UPSI ya, UPSI, UUM, UMK, Universiti Malaysia Kelantan, UMP, Universiti Malaysia Pahang, UTM dekat Johor ya, USIM, UTM, Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Lepas tu kita ada Universiti Pertahanan Malaysia, UNIMAP, UNIMAS, UMT, Universiti Malaysia Terengganu ni Universiti Cikgu Jamilah ni ya, UMT, UTM, UNIZA. Ni Universiti Ustazah Sofia, UNIZA UMS, Universiti Malaysia Sabah. Okey, 20 universiti untuk menjadi pilihan-pilihan untuk kamu melanjutkan pelajaran nanti. Okey. Selain daripada universiti awam, kita ada Institut Latihan Kemahiran Awam. Siapa tahu apakah contoh Institut Latihan Kemahiran Awam yang ada kat Malaysia? Siapa boleh bagi cikgu contoh? IKBN. IKBN ya, betul bang. Lagi? Bagus. Lagi? Apa lagi? Takkan satu je. Banyak lagi ni bang. Tu yang kat PD tu, yang kat Teluk Kemang tu apa namanya? Politeknik. Lagi? IKBM, IKM, ILP, Institut Latihan Perindustrian. Okey, apa lagi? IKM, Institut Kemahiran MARA. Kita ada College Community. Okey.
Kita ada institusi latihan kemahiran belia dan sukan, kita ada institusi latihan jabatan tenaga manusia, latihan kemahiran pertanian, kita ada MARA punya institut ya. MARA ni bawah dia ada banyak lagi institut. Okey, contoh IKM lah, Institut Kemahiran MARA. Okey, kita ada KPTM, College Politek MARA. Kita ada ada banyak lagi lah yang bawah MARA ni Okey, selain daripada tu kita ada 36 politeknik seluruh Malaysia. Lepas tu ada 104 college community Daripada college community ni kamu boleh melanjutkan pelajaran ke politeknik dan kamu boleh melanjutkan pelajaran ke universiti Ada dia punya laluan kerjaya dia, macam mana kamu nak. Kalau kamu bermula dengan sijil dekat college community pun, kamu masih boleh meneruskan di peringkat diploma di politeknik. Okey. Anak-anak tingkatan 5 Ibnu Sina yang cikgu sayangi, anak-anak mesti ambil tahu tentang perkara ini, iaitu dasar dan kriteria pemilihan untuk permohonan UPU SPM. Okey, ada yang susah nak masuk ke? Tak kan? Okey, dasar dan kriteria pemilihan untuk masuk untuk permohonan UPU bagi kategori SPM. Okey. Ada syarat-syarat dia tahu anak-anak. Kamu kena tahu. Pertama sekali, apa yang dia ambil kira bila kamu nak mohon masuk institut kemahiran awam ataupun universiti awam, apa yang dia ambil kira sekali anak-anak? Pencapaian akademik tu nombor 1 sekali. Pencapaian akademik. Dalam peperiksaan SPM lah. Semakin kukuh, semakin tinggi kamu punya result, semakin peluang kamu lebih cerah. Semakin kamu mendapat banyak peluang dan ruang untuk memilih program atau kursus. Okey. Kedua, jangan kamu ingat KOKO tu tak ada function Ada. Nanti cikgu tunjukkan kenapa penting juga KOKO tu. Walaupun kamu tingkatan 5, kamu rasa kamu tak perlu nak join mana-mana aktiviti KOKO, tidak kamu salah Kamu mesti ada pencapaian dalam KOKO supaya kamu dapat markah yang tinggi. Markah yang tinggi sebab untuk akademik dengan KOKO ni, akademik ada 90% kiraan, KOKO ada 10%, 100% untuk kiraan markah untuk mohon U. Nanti cikgu tunjukkan Okey. Yang ketiga, apa lagi dia punya syarat-syarat dia masa nak mohon UPU nanti? Kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian. Kalau kamu tak ada biologi, lepas tu kamu nak mohon program perubatan, contoh untuk doktor perubatan lah. Okey. Kalau kamu nak mohon asasi bahagian, kadang-kadang ada syarat dia minta kamu ada matematik tambahan tapi kamu tak ada matematik tambahan. Mungkin dia minta kamu ada ambil akaun masa tingkatan 5. Okey, kena tengok dia ada syarat-syarat khas ikut mata pelajaran yang kamu ada. Dan dia ada juga dia minta sekurang-kurangnya minima berapa kamu kena lulus sesuatu subjek tu. Maksud cikgu anak-anak. Contoh, untuk syarat kemasukan ke program diploma, cikgu bagi contoh macam diploma kejuruteraan mekanikal, matematik mesti sekurang-kurangnya mendapat kepujian. Kalau kepujian tu maksudnya minimasi lah. Minimasi. Maksudnya matematik kamu tak boleh dapat gagal. Itu minima anak-anak. Bila dikatanya minima pun belum tentu kamu mungkin lepas syarat pengajian tu, tapi kamu nak kena bersaing dengan orang lain yang dapat A, B ataupun A dan B lah. A dengan B. Okey. Tak cukup kalau kamu sekadar lulus, cukup makan sahaja. Okey. Grade mata pelajaran. Nombor 4, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah. Okey. Sebab tu cikgu cakap tadi,
kriteria utama nombor 1 yang dipilih untuk permohonan masuk ke universiti awam dan institusi latihan kemahiran awam ialah pencapaian akademik. Jadi penting untuk kamu dapatkan keputusan yang lebih baik supaya kamu dapat peluang yang lebih baik dan supaya kamu dapat tempat yang kamu dapat peluang lah untuk pelbagai kursus. Okey. Kalau kamu dapat just cukup-cukup makan, ya, lepas tu kamu nak mohon pelbagai kursus nanti cikgu memang tak lepas syarat, ya. Memang susah. Nanti kamu tak lepas syarat dan pilihan untuk program dan kursus itu tak banyak untuk kamu. Okey. Seterusnya ada lagi. Apa lagi? Ada 8 Apa lagi? Memenuhi syarat khas. Tadi ada syarat umum. Ni syarat khas pula yang ditentukan oleh universiti berkenaan ataupun politeknik berkenaan ataupun kolej komuniti berkenaan. Setiap institusi, setiap universiti dia ada syarat-syarat khas yang mereka telah tetapkan untuk student-student, untuk pemohon-pemohon yang berminat untuk belajar di institusi mereka. Kamu kena ambil tahu ni. Kamu kena ambil tahu, kamu kena cari maklumat ni. Kalau kamu berminat untuk belajar di politeknik, apakah syarat khas untuk masuk politeknik? Kalau kamu berminat nak ambil diploma kejuruteraan di politeknik, apa dia syarat khas diploma kejuruteraan tu, apa dia syarat dia? Kamu kena tahu. Okey, seterusnya kalau ada program temuduga, kamu kena lulus program temuduga itu. Boleh tak skip? Tak payah temuduga. Tak boleh. Kalau syarat dia mesti lulus temuduga, kamu mesti lulus temuduga. Okey. Ada sesetengah kursus meminta kamu untuk menjalani temuduga lah. Contoh paling famous ialah kursus untuk perguruan. Itu biasanya akan ada temuduga. Okey. Satu lagi mungkin kursus-kursus tertentu macam bidang sukan, sebab dia nak tengok kamu punya stamina dan sebagainya kan. Okey. Adalah beberapa kursus yang memerlukan temuduga dan kamu mesti lulus temuduga tersebut, ya, baru kamu boleh dapat tempat dekat universiti awam atau institusi latihan kemahiran awam. Kamu dengar ni, anak-anak masih bersama dengan cikgu? Are you okay? Okay ya? Okey, cikgu. Okay ya? Okey. Dengar baik-baik apa yang cikgu sampaikan ni. Ini penting ni, ya, sebab cikgu nak kamu bersedia. Okay. Seterusnya, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Dia sebenarnya nanti akan ada 12 pilihan. Program yang kamu nak sekali adalah nombor 1. Program yang kamu mungkin 12 tu adalah program yang kamu suka dan sesuai dengan kamu punya keputusan peperiksaan. Okey, maksudnya kamu layak untuk program tersebut, ya. Tapi nombor 1 paling suka, nombor 2 suka, nombor 3 paling minat, paling macam tu. Yang paling minat sekali atas sekali nombor 1. Macam tu. Okey, bukan bermaksud nombor 12 tu kamu tak suka, tidak 12 tu program yang kamu suka, cuma yang paling kamu nak, kamu letakkan di nombor 1. Tu kemudian cikgu boleh terangkan kat kamu kemudian. Okey, bilangan tempat yang disediakan oleh, tempat-tempat yang dimohon oleh orang kata student-student SPM ni, dia bergantung juga. Kalau yang minta satu-satu jurusan tu atau kursus tu, tempat tu hanya ada 100 kerusi. 100 kerusi maksudnya 100 tempat lah. Maksudnya ada 100 untuk dalam universiti tu untuk kursus, contoh kursus, cikgu bagi contoh macam kursus undang-undang di UiTM. Okey, untuk batch tahun 2022, tempat yang disediakan untuk kursus undang-undang di UiTM hanya 100 sahaja. Okey, tapi pemohon, bila student student SPM kan ramai kan, tapi pemohon ada 500. 500 ke dapat? Tak Hanya 100 yang terbaik daripada 500 tadi yang mohon yang dapat tempat berkenaan. Okey. Saingan memang sangat tinggi. Okey. Anak-anak, berdasarkan kursus-kursus yang kakak dan abang kamu dapat tahun lepas,
Ya. Cikgu dapati ada yang dapatlah. Okey, ada yang dapat yang mohon asasi. Alhamdulillah dia orang dapatlah asasi macam Hashira Adila dengan Fatihah. Okey. Tapi ramai juga yang tak dapat khusus yang mereka inginkan. Kenapa? Kenapa dia orang tak dapat khusus yang dia orang nak? Pertama, ada orang dapat keputusan SPM lebih baik daripada dia orang. Kenapa kita tak dapat khusus yang kita nak? Kenapa kita tak dapat universiti yang kita nak ataupun institusi latihan yang kita nak? Pertama, sebab utamanya ialah ada orang lain lebih baik keputusan SPM-nya berbanding kita, jadi dia yang dapat tempat tu. Okey. Kedua, sebab dia mungkin ialah tempat tu terhad kan, jadi tak ramai yang dapat. Macam cikgu cerita tadi tentang tempat khusus undang-undang 100, tak mungkin dapat menampung ramai pemohon SPM. Kamu tahu tak, biasanya purata pelajar SPM setiap tahun berapa ratus ribu? Siapa tahu? Berapa ratus ribu purata pelajar SPM setiap tahun? Cikgu rasa cikgu pernah cakap sebelum ni kot. Siapa tahu? 400,000 ya anak-anak. Satu Malaysia, purata pelajar yang menduduki peperiksaan SPM, satu Malaysia, anak-anakku sayang, 400,000. Tempat yang disediakan di universiti, di institusi latihan kemahiran awam dan sebagainya ada berapa? Kamu rasa? Setiap kursus tu, kamu rasa ada berapa? 200,000 sahaja. Maksudnya daripada 400,000 itu hanya 200,000 sahaja yang mendapat tempat untuk melanjutkan pengajian. Semua orang kan berebut tempat universiti awam, anak-anakku. Ya, anak-anakku yang cikgu sayangi. Kenapa? Yuran di universiti awam lebih murah. Ya, ada beasiswa, ada pinjaman, ya. Lagipun pensyarah pun berkemahiran. Ya. Ada banyak kelebihan lah kalau kamu dapat tempat di universiti awam atau institusi latihan kemahiran awam. Ya, zaman-zaman pandemik macam ni takkan kita nak belajar dekat institusi kemahiran swasta kan? Mahal kan? Kalau kamu mampu, okey, tak apa. Tapi cikgu memang galakkan kamu pergi universiti awam atau institusi latihan kemahiran awam. Okey? Okay, ni yang maksud cikgu tentang meritokrasi. Apa benda meritokrasi ni Okey. Dasar pemilihan adalah berdasarkan merit. Okey, 90 merit tu diambil daripada markah apa? 90% markah akademik SPM kamu. Markah akademik SPM kamu dan 10% markah kokok. Nanti kamu akan dapat sijil, PAJSK, kat situ ada markah koku kamu. Okey, keseluruhan markah koku kamu berapa? Kat situ nanti kamu akan tahu markah koku kamu berapa Macam mana nak kira merit ni? Macam mana nak kira merit? Okey. Dia macam ni. Anak-anak tingkatan 5 yang cikgu sayangi ya. Ini adalah kiraan merit SPM untuk permohonan ke universiti awam atau institusi latihan kemahiran awam. Okey. Kalau A+ markah dia, grade dia dapat 18. Kalau A dapat 16. Kalau A- dapat 14. Ni dia. Okey. Okey ni Ni semua. Okey. Okey, macam mana? Kalau kiraan merit tu ialah markah akademik 90%, okey, per 120 darab 90. Okey. Markah akademik 90%, nanti dah dapat markah dia ni yang kali 90% ni dah dapat nanti. Campur pula, baru last kali campur dengan markah pokok. Okey. Mana dapat 90% ni? Kamu kena ambil 5 mata pelajaran utama. 5 mata pelajaran utama itu kamu campurkan, dapatkan dia punya ni
markah tepi ni contohlah kamu nak pilih BM kamu A+, 18. Okey, lepas tu kamu dapat BI kamu B+, campur 12, 18 campur 12. Okey, lepas tu kamu nak campur 5 mata pelajaran utama sejarah kamu C+, kamu tambah 8. Okey, lepas tu kamu tambah lagi mata pelajaran utama, okey, kena tambah lagi sains. Okey, 3 mata pelajaran terbaik yang lain baru kamu tambah lagi. Ada 8 mata pelajaran yang grade markah dia kamu kena campurkan dan darab per 120 darab 90. Baru kamu dapat bulat-bulat markah akademik. Okey. Mana nak dapat markah KOKU ni? Markah KOKU ni memang kamu akan dapat nanti ya. So jangan risaulah. Kalau kamu pelajar yang aktif, cikgu tahu kita tak ada aktiviti KOKO untuk bersemuka, tapi kamu masih ada aktiviti secara dalam talian. Jadi cikgu harap kamu jangan abaikan KOKO kamu ya. 10% nampak macam sikit tapi dia sangat membantu anak-anak. Ya. Lagi-lagi kalau kamu ada sertai adalah menyertai program peringkat kebangsaan ke? Maka markah untuk penyertaan peringkat kebangsaan tinggi kalau tak silap cikgu Jadi kalau ada peluang, please cuba sertai. Tak menang tak apa, tapi kamu sertai untuk rebut 10% markah KOKU tadi. Okey. Kamu kategori pelajar SPM sastra Okey. Ni cikgu bagi contoh macam mana nak kira. BM, BI, pendidikan Islam, kamu tak ada pendidikan Islam lah. Ni contoh sajalah. Tengok dia ambil 5 mata pelajaran utama, lepas tu dia pilih lagi 3 mata pelajaran terbaik yang dapat markah tinggi dapat markah tinggi. Okey. Lepas tu dia kira dalam macam ni, 62 darab 90. Tak apa, kamu tak payah susah-susah kira, dah ada calculator merit. Kamu boleh kira, senang aja. Sekarang cikgu nak tanya kamu ingat tak kamu punya keputusan penanda aras, peperiksaan penanda aras yang lalu? Ingat tak? Ingat tak anak-anak? Tak ingat? Tak ingat. Okey, sekarang cikgu nak anak-anak bersama dengan cikgu sekarang kira merit kamu berdasarkan keputusan peperiksaan penanda aras yang lalu. Boleh? Tak ingat tak apa, cikgu ada. Cikgu nak kamu catat sekarang. Ada pen dan kertas tak? Ada. Cikgu nak paparkan sekarang ni keputusan kamu. Tolong catat. Okey, tolong catat Okey, sekejap cikgu stop dulu ni. Lepas tu cikgu nak present. Tadi cikgu pakai skrin kan? Itulah tu. Okey. Okey, ambil kertas dan okey, nampak tak? Nampak. Okey, cikgu tunjuk muka surat pertama. Sekarang cikgu nak kamu catat semua markah kamu ni sekarang. Catat. Okey, catat Cikgu nak kamu nampak macam mana pengiraan merit tu nanti ya. Berapa markah merit kamu? Kenapa pentingnya kamu dapat result yang baik dalam SPM? Jadi kamu kena buat ni. Ikut cikgu. Kamu catat. Untuk yang tak ada kat muka surat sebelah. Okey. Untuk nama-nama yang ada kat sini, kamu dah selesai ke? Kalau tak, cikgu nak pergi ke muka surat sebelah. Belum. Ya. Belum Okey. Catat dulu. Nampak tak ni? Cikgu rasa macam kabur Okey. Nak cikgu sebutkan tak ni? Cikgu boleh sebutkan. Siapa yang tak nampak? Bagi tahu cikgu. Sebabnya cikgu rasa yang ini memang tak boleh nak cikgu try besarkan sikit. Kalau besarkan pun dia tak boleh lah kakak. Sebab dia Okey, siapa yang ada masalah boleh mesej cikgu. Yang tak nampak, mesej cikgu bagi tahu. Alamak, Aisyah tak boleh masuk Dah masuk cikgu. Dah. Cikgu ingatkan tak boleh masuk tadi. Okey. Dah masuk Alhamdulillah. Okey. Aisyah punya kejap lagi Okey, kakak-kakak yang 1 sampai nombor 11 dah selesai ke?
Belum. Belum Okey. Salin dulu. Dah. Okey, jap. Kita tunggu kawan yang lain jap. Okey. Kalau kamu dah selesai, kamu cakap dah cikgu. Cikgu pergi muka surat sebelah. Okey dah cikgu pergi muka surat sebelah. Belum. Okey. Jap. Apa dia? Aisyah nampak tak Aisyah? Nampak. Nampak okey. Anak-anak tahu kan, anak-anak tak boleh fail sejarah. Tak boleh fail BM. Sejarah tu kalau kamu fail, kamu tak dapat CJSPM Dah. tahu. Okey dah semua dah? Aimi dah? Imran ada Imran? Dah. Anak kanda Imran ada? Imran? Ada. Ada cikgu. Ada. Okey, dah selesai Imran? Dah. Dah Okey dah cikgu pergi muka surat sebelah Okey, muka surat sebelah. Untuk anak-anak yang seterusnya lah. Yang di kedudukan yang yang bawah ni kamu jangan risau. Ini baru peperiksaan penanda aras ya. Belum lagi peperiksaan sebenar. Kamu masih ada masa untuk buat penambahbaikan. So jangan risau. Ini bukan final pun. Okey. Kita belajar sama-sama Cikgu nak bantu kamu sekarang ni. Dan kamu pun sebenarnya boleh mohon bantuan kawan-kawan kamu. Belajar sama-sama. Okey. Zamarul ada tak Zamarul? Zamarul ada? Ada. Okey, alhamdulillah. Salin. Salin keputusan exam ni. Kalau dah cakap dah cikgu. Dah cikgu. Dah, okey. Yang lain macam mana? Belum. Belum okey. Kawan-kawan yang laju tu kena faham kawan-kawan kamu bukan ada mungkin pakai skrin telefon kecil kan. Jadi tak nampak. Kena ambil masa sikit nak tulis. Kamu sebelum ni memang tak tahu ke markah penanda aras kamu? Dah dibincangkan dalam kelas? Tahu kan? Dah cikgu dah bincang tu tak? Dah. Lepas tu tak buat catatan Okey. Saiful? Hello Saiful? Saiful dah selesai dah? Dah. Dah alhamdulillah. Farisha dah selesai? Dah. Farisha ada ke tak? Dah Hello Farisha? Dah, alhamdulillah. Okey, kalau semua dah selesai. Ifa Irina ada tak Ifa Irina? Ada cikgu dah. Ifa? Ada, okey. Alhamdulillah. Okey, kalau dah sudah, cikgu nak pergi. Silap pula. Sekejap Okey, kita pergi balik yang ni. Macam mana nak kira? Kalau kamu nak tahu, kamu boleh kira secara kamu boleh pergi laman web ni. Cikgu nak kamu pergi laman web ni sekarang. Boleh keluar sekejap. Cikgu bagi dekat bahagian chat. Chat. Mana pula chat ni? Okey ni. Okey, cikgu bagi link kat bahagian chat Kamu
Okey, kamu cek merit kamu. Berdasarkan keputusan penanda aras kamu ni, kamu cek berapa merit yang kamu perolehi. Untuk Koko, kamu belasah je. Kamu letaklah 5 ke, 6 ke, 7 ke. Untuk markah Koko, kamu letak 5 ke atas. Okey? Okey, try Nampak kan kat sini? Okey, kamu letak markah merit kamu sekarang dekat bahagian ni, online.mohe.gov.my. Okey, klik kat sini. Ni contohlah cikgu belasah kan, cikgu kira. Katalah BM dia dapat 4B, matematik dia dapat 4B, sains dia dapat, okey, katalah sains dapat D, sejarah dapat A, oh sejarah A, hebat. Ataupun B. Okey, katalah untuk subjek lain, 4, okey, subjek lain, cikgu pilih subjek syariah. Syariah, katalah dapat C. Okey, subjek terbaik. Katalah subjek terbaik dia adalah perniagaan. Perniagaan dia dapat A, contoh cikgu letak perniagaan dekat sini. Perniagaan. Mana satu perniagaan ni? Okey, perniagaan tu dia. Kita letak A lah. Okey. Dua lagi katalah subjek LAM. Okey. LAM dia dapat C+, kata. Okey. Subjek satu lagi apa yang tak ada lagi tadi? Usuluddin kan? Usuluddin katalah kita letak. Kamu tak ada pilihan lah. Kamu punya subjek memang 99 yang kamu kena letak kat sini. Okey. Tak kisahlah walaupun subjek kamu dapat markah rendah, kamu tak ada pilihan sebab dia nak 8. So kamu kena masukkan 8 subjek tu kat sini. Yang terbaik. Okey. Okey, katalah kamu dapat Usuluddin, kamu dapat C. Contoh markah Koko kita belasah je, kita letaklah, katalah kita dapat dapat 6 Contoh. Kira. Senang dah kira. Markah merit anda adalah 49. Okey. Untuk keputusan bahasa Melayu B, matematik B, sains D, sejarah B, syariah C, perniagaan A, LAM C, Usuluddin C, markah Koko 6, kamu dapat merit 49.23. Sikit ke banyak tu? Okey. Anak-anak dah kira dah merit masing-masing. Okey, kira berdasarkan peperiksaan penanda aras yang lalu. Okey, berapa kamu dapat? Hello, anak-anak ada bersama dengan cikgu tak? Dia Dah kira cikgu belum? tengah kira. Tengah kira, okey. Kira. Kira pelan-pelan. Cuba kira Kalau dah sudah cakap dengan cikgu Okey, cepat. Dia automatik je tu, tak payah lama-lama pun. Ke sistem tu slow. Okey. Macam mana? Berapa markah merit kamu? Anak-anak tingkatan 5, Ibnu Sina, untuk SPM 2021 yang cikgu sayangi. Markah merit yang selamat. Markah merit yang selamat untuk kamu. Supaya kamu dapat tempat dekat UPU nanti. Supaya kamu dapat tempat ataupun banyak peluang program pengajian
Tahun depan. Markah merit yang selamat ialah 70. 70 anak-anakku sayang. 70. Kalau dapat lagi tinggi lagi bagus. Okay. Kalau kamu dapat bawah 70, bukan kamu tak dapat, tapi cikgu takut kamu akan dapat kursus yang kamu tak minat. Satu. Ya, satu lagi kamu akan dapat kursus yang mungkin kamu hanya dapat sijil saja. Program sijil saja. Bukan tak boleh, sijil tu boleh juga. Cuma kamu punya perjalanan tu akan lagi panjang lah. Dah pergi sijil dulu, baru pergi diploma, baru pergi ijazah. Kalau kamu dapat keputusan yang baik, kamu boleh lompat lah. Tidaklah perlu kamu nak menunggu lama untuk dapatkan. Contohnya macam ijazah pertama lah, contoh. Okay, dah kira dah? Mesti dah kira kan masing-masing kan? Sekarang cikgu nak tanya. Seorang. Cikgu nak tanya siapa Cikgu nak tanya. Siapa cikgu nak tanya? Syakila. Anak anda Syakila ada? Ada kan? Saya cikgu. Syakila, berapa merit Syakila? Kejap, sebab saya tadi terkeluar. Oh ya ke? Okey. Kalau macam tu cikgu panggil Hairin. Anak anda Hairin? Ya, cikgu. Hairin dah kira merit dah? Berapa merit Hairin? 60.31. 60.71. Okey. Terima kasih Hairin. Tak apa. Kalau Cikgu, sekarang ni markah kamu Koko dapat tu merit. berapa cikgu? Belas saja kamu letak je. 7 ke. Biasa Cikgu berapa? pesan tadi. Cikgu suruh letak 5 ke atas tadi kan? Kamu letaklah 7 ke, 8 ke, 7 atau 8 lah. Cuba letak 7 atau 8 Sebab tu cikgu pesan tadi, walaupun kamu tak ada program Koko bersemuka, rebut peluang untuk masuk program Koko secara dalam talian. Dapatkan markah PAJSK yang tinggi. Supaya kamu boleh bantu kamu punya markah merit ini nanti. Okey, siapa tadi yang cikgu belum panggil tadi? Kairin 60. Okey, satu lagi siapa cikgu nak panggil ni? Faiz. Anak kanda Faiz. Faiz dah kira dah? Hello? Belum Dah cikgu. Dah kira. Faiz punya Dah. berapa merit? 48.33. 48. Okey. Tak apa. Jangan malu tak apa. It's okay. Tak apa, kita belajar sama-sama siapa lagi cikgu nak panggil ni? Aisyah. Oh, Aisyah. Cikgu, saya punya Google problem. Oh, Google problem. Okey. Tak apa. Okey, tak apa anak-anak, nanti kamu boleh kira kemudian cikgu tak nak buang masa. Sekarang 11 lebih dah ni. Okey, sekarang ni kenapa cikgu suruh kamu kira? Kamu tengok Kamu tengok skrin sekarang, cikgu tunjukkan kejuruteraan mekanikal kalau kamu berminat Kalau kamu nak pergi UTM, Universiti Teknikal Malaysia. Kamu tengok kat sini, markah merit dia 77. Minima anak-anak. Kamu kena dapat 77 baru kamu dapat peluang untuk pergi program ijazah lah. Okey, ini kalau kamu daripada STPM ataupun asasi. Okey. Sebab ni terus ijazah ni ataupun sarjana muda. Kalau nak masuk program ijazah sarjana muda, kamu kena ada daripada asasi ataupun kamu ada STPM dulu ataupun kamu ada daripada matrikulasi baru kamu boleh buat permohonan. Tapi yang cikgu nak tunjuk kat sini ialah markah merit ni mesti 77. Kamu nampak Okey, yang seterusnya lah. Okey. Contoh, kalau nak masuk program asasi berapa merit? 91. Anak-anak, kalau nak masuk program asasi 91 merit anak-anak. Ni asasi sains fizikal. Kalau kamu nak ambil diploma pendidikan awal kanak-kanak, contohnya markah merit berapa? 79 anak-anak. Kalau markah merit kamu 55, kat mana kamu dapat? Contoh kalau markah merit kamu 55, diploma teknologi maklumat di mana? Politeknik konvensional. Kalau kamu nak pergi politeknik, markah merit kamu 55, boleh. Tapi ni minima ya. Bila cikgu cakap minima, maksudnya
Minima kamu dapat merit 55 ni, belum tentu lagi kamu dapat sebab mungkin ada pelajar-pelajar lain yang markah meritnya lebih tinggi, jadi peluang dia untuk dapat tempat tu lebih cerah. Tengok diploma pengajian perniagaan 67 meritnya. Okay. Diploma bahasa Inggeris 58 di mana? UPSI. Ini markah minima ya, sayang-sayang, markah minima. Diploma seni lukis dan seni reka 54. Di mana? UiTM 54.43. Tapi setahu cikgu, kalau untuk diploma seni lukis dan seni reka ni, yang berkaitan dengan seni ni, diorang akan minta satu syarat lagi, iaitu mengambil subjek apa? SPM dia ambil subjek apa? Seni visual. Ya, seni visual. Kalau kamu tak ada seni visual, kamu tak boleh mohon ni. Diploma seni lukis dan seni reka. Tak masuk dalam syarat dia. Syarat khas program maksudnya. Nanti syarat khas program mungkin kadang-kadang dia minta mengambil subjek matematik tambahan. Kamu tak ambil subjek admat, kamu tak boleh mohon kursus tu. Dia ada yang tertentu kena tengok juga syarat kursus tersebut Okey, anak-anak. Inilah kenapa cikgu ceritakan pasal benda ni dengan kamu pagi ni. Sebab cikgu nak kamu bersedia. Cikgu tengok markah kamu tu rasanya dudak jantung cikgu tengok markah kamu tu kan. Berdebar cikgu tengok markah kamu. Tapi sekarang ni masih ada masa lagi. Anak-anak ada masa lagi. Okey. Kamu dah buat sesuatu ke belum sekarang? Kamu dah bertindak dah sekarang? Dah buat. Apa yang kamu dah buat? Siapa yang cakap dah tu dengan cikgu tadi? Kamu dah buat apa? Apa persediaan yang study, mengulang kaji. Okey, kamu masih ingat tak kita ada 2 sesi perjumpaan sebelum ni dengan Cikgu Jamilah? Cikgu Jamilah ada terangkan macam-macam, cikgu ada bagi tahu tentang pentingnya untuk kamu tetapkan cita-cita kamu dulu, ya. Cikgu cakap suruh kamu cari apa universiti, kat mana kamu nak belajar. Okey. Strategi, cikgu dah cakap tadi strategi. Apa strategi yang kamu gunakan? Okey, untuk kamu mantapkan lagi kamu punya keputusan SPM nanti. Okey. Apa dia senarai persediaan yang kamu dah buat? Perkara ni cikgu dah bincangkan dengan kamu sebelum ni. Ada tak kamu buat? Ya. Jeng. Amirul? Hai. Amirul? Amirul ada buat persediaan tak Amirul? Ada. Persediaan apa yang Amirul dah buat? Selain daripada menyiapkan tugasan guru, apa persediaan yang Amirul dah buat? Saya tadi lepas tu buat latihan, lepas tu masuk kelas online. Masuk kelas online lagi? Oh, kamu ada tuition? Ada. Oh, kamu ada tuition. Okey, baik. Buku rujukan semua cukup? Dah. Cukup, Alhamdulillah. Dah habis ulang kaji topik-topik tingkatan 4? On the way. Ya sayang? Dah? On the way. On the way. Okey, bagus. Good job. Okey. Lagi. Kamu dah cari maklumat dah? Kat mana kamu nak sambung pengajian? Dah tahu dah kalau kamu nak masuk universiti tu ataupun institusi yang kamu pilih tu, dah tahu dah apa syarat-syaratnya? Dah cari maklumat mengenai itu Amirul? Dah tengok-tengok dah. Ya, cikgu tak dengar. Adalah juga. Ada juga sikit ya. Okey. Alhamdulillah, bagus ya. Penting untuk kamu tahu. Ya, penting untuk kamu tengok okey, apa sebenarnya cita-cita kamu ni. Yang utama. Ya. Untuk kamu dah tingkatan 5, tak sepatutnya lagi kamu masih berfikir-fikir nak jadi apa. Sepatutnya kamu dah ada satu yang kamu pegang Okey, kamu dah tahu dah universiti mana kamu nak pergi. Kamu nak pergi institusi mana, apa target kamu. Kamu nak ambil kursus apa, patutnya kamu dah tahu. Okey. Dah ada strategi apa yang kamu nak pilih. Ini perkara yang cikgu bincangkan dengan kamu pada sesi yang lalu. Ya. Cikgu berharap berdasarkan sesi yang lalu tu kamu dah buat sesuatu. Ya. Okey. Cikgu harap kamu dah bersedia lah. Okey.
Okay, macam mana? Macam mana nak buat? Kalau belum sedia macam mana cikgu? Kalau macam mana cikgu, saya masih dibuai mimpi lagi cikgu. Macam mana nak buat ni? Okay, anak-anakku sayang, mula sekarang. Kalau kamu belum sedia apa-apa lagi, belum ada persediaan lagi, please mula sekarang. Mulakan segera daripada sekarang. Sebab apa? Sebab apa kena mulakan segera? Tarikh SPM tu dah semakin hampir anak-anakku. Sekarang kamu dah bulan 7. Dah nak habis bulan 7 dah pun. Ya? 8, 9, 10. 8, 9, 10. 11, 12. Tolak cuti je. Dah berapa dah, tinggal berapa bulan je anak-anak. Ya, tarikh SPM tu semakin dekat. Okay. Nanti kalau kamu tak bersedia, tahun depan pada nanti peperiksaan makin menjelang tiba ni, ya, makin hampir ni, kamu akan jadi panik. Kenapa panik? Bila dah bulan 1, bulan 2 tu, alamak, tak study. Kamu akan jadi berdebar-debar, kamu akan jadi panik lah. Puncanya sebab apa? Sebab tak bersedia. Sebab kamu kurang bersedia. Puncanya sekarang lah, bila cikgu suruh kamu bersedia, kamu tak buat persediaan. Kalau kamu tak nak panik di kemudian hari, baik kamu bersedia sekarang. Okay. Apa lagi? Kalau kamu bersedia sekarang anak-anak, kalau kamu mulakan sekarang, ulang kaji sekarang, ya. Konsisten. Anak-anak, bukan cikgu nak kamu daripada pagi sampai ke petang 24 jam study je. Bukan begitu. Bukan macam tu maksud cikgu. Konsisten. Ya. Kalau kamu konsisten, sehari kamu ulang kaji 1 jam setiap hari, ya, kamu masih ada masa untuk apa? Orang kata beriadah, ya, ataupun melakukan hobi, ya. Itu lebih baik berbanding hari ni kamu study 24 jam, kamu study 5 jam, esok langsung tak study. Lusa malaslah nak study. Lepas tu nanti minggu depan baru start study balik 5 jam. Bila rasa ada kesedaran tu baru nak study. Lepas tu nanti tak study juga. Lepas tu bila rasa malas. Satu hari tak buat apa-apa. Tak nak study, tak nak tengok buku. Itu maksud cikgu tak konsisten. Lebih baik kamu konsisten berbanding tak konsisten. Kalau konsisten tu sikit, lama-lama jadi sikit. Konsisten maksudnya ada. Lebih baik kamu konsisten mengulang kaji, ya, konsisten buat persediaan berbanding sekejap ada, sekejap tak ada, macam biskut. Okay. Kalau kamu tak konsisten, kamu akan kurang yakin nanti dan kamu akan rasa kamu akan rasa lebih pressure, ya, sebab benda tu bukan rutin, bukan sesuatu yang kamu buat setiap hari, ya, berbanding kalau kamu buat sesuatu yang sama setiap hari. Kamu tahu rutin kan, rutin tu benda yang kita disiplin buat setiap hari, macam kita solat, ya anak-anak, macam sewaktu kita bangun pagi, macam mana kita boleh disiplin bangun pagi pukul 6. Bila kita konsisten buat hari-hari, kita tak rasa benda tu sesuatu beban. Ingat cakap cikgu, bila kita konsisten buat setiap hari, kita tak akan rasa benda tu beban. Bila kamu tak konsisten tu yang jadi beban. Sekejap kamu study banyak, sekejap kamu study sikit, kamu akan rasa stres nanti. Ya. Jadi anak-anak, cuba jadikan, ya, persediaan untuk kamu mengulang kaji untuk SPM ini, kamu jadikan ia sesuatu yang rutin, ya, rutin. Waktu bila kamu nak ulang kaji. Okey, dah kena bersedia dah daripada sekarang, mula sekarang. Kalau sebelum ni kamu tak pernah buat apa-apa persediaan pun, anak-anakku sayang, mulakan sekarang. Mula sekarang. Okey. Yang cikgu cakap nombor 3 ni, mengurangkan kekecewaan. Bila kamu tak bersedia daripada sekarang, ya, kamu tak buat apa-apa, nanti pada tarikh menjelangnya hari nak exam, kamu akan panik, kamu akan frust, kamu akan rasa kecewa. Kenapa saya tak sehebat macam kawan-kawan yang lain? Kenapa saya macam ni? Kenapa saya tak macam kawan-kawan saya yang lain? Puncanya satu je. Kamu jadi kecewa tu, puncanya sebab kamu tak bersedia. Tak bersedia daripada sekarang. Kalau kamu bersedia daripada sekarang, insya-Allah tidaklah kamu kecewa di kemudian hari. Ya?
lebih banyak kamu bersedia, lebih banyak lagi kamu punya strategi untuk menghadapi peperiksaan, lebih kurang risiko untuk kamu mendapat kesedihan atau kekecewaan ini. Ya, mungkin kecewa sebab, cikgu bagi contoh mungkin kecewa sebab tak dapat jawab soalan. Ya. Kamu buka tu, cikgu dah terangkan banyak kali. Entah kenapa pada hari kejadian kamu jawab soalan tu, tiba-tiba tak keluar idea. Tak keluar. Kamu dah tahu dah soalan tu. Kamu dah tahu dah, kamu dah pernah dah buat latihan sebelum tu. Tapi tak keluar. Boleh tiba-tiba pada hari kejadian kamu exam tu, kamu tak boleh jawab. Okey? Okey. Sebab tu cikgu kata pentingnya konsisten. Jangan study last minute. Nanti bulan 1 pula tak apa lama lagi periksa. Tahun depan bulan 1 bulan 2 baru nak study. Anak-anak, kalau bulan 1 bulan 2 tahun depan 2022 baru kamu nak study, nanti kamu akan kepenatan. Kamu akan keletihan dan kamu akan bertambah stres lagi. Sebab study last minute. Kalau kamu tak nak penat, tak nak letih, janganlah amalkan study last minute ni. Bersedia daripada sekarang. Mula sekarang. Here and now. Mula sekarang. Okay. Kamu tahu kalau persediaan saat akhir yang melampau tu, kamu akan boleh jadi badan kamu akan jadi jam nanti ataupun kamu akan jatuh sakit, sebab kamu nak baca banyak benda dan buat latihan banyak benda pada waktu-waktu yang minit-minit terakhir kamu nak dekat dengan exam. Nanti kamu akan jadi rasa masa tu nak study semua perkara, mana boleh. Bang, Kak, kamu tak boleh buat macam tu. Nanti kamu yang akan kepenatan dan keletihan dan cikgu takut, cikgu bimbang kamu akan jatuh sakit pada waktu itu. Sebab ayat cikgu, persediaan saat akhir yang sangat melampau. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, anak-anak tingkatan 5 Ibu Sinai, cikgu sayangi. Bersedia sekarang. Konsisten. Rutin. Bersedia sekarang. Okey. Mulakan sekarang. Okey. Boleh ke saya berjaya semasa belajar dalam keadaan negara diserang pandemik ni? Anak-anak, boleh tak? Boleh. Boleh ya, tu yang cikgu nak dengar tu. Siapa yang cakap boleh tadi tu? Zulaika Yeah. Siapa? Zulaika, bagus Zulaika, yes. I know you can do it, okay? Boleh. Kenapa? Sebab buktinya adalah SPM 2020. Kalau kakak dengan abang SPM 2020 tahun depan boleh buat, mesti kamu pun boleh buat. Cikgu yakin sebab pengalaman kamu pun lebih banyak. Tahun lepas masa diorang exam SPM tu, kamu pun dah belajar secara dalam talian. Okay? Jadi tahun ni bila kamu SPM, kamu pun masih belajar dalam talian. So, kamu dah ada pengalaman kat situ. Sepatutnya kamu dah boleh belajar secara kendiri. Tak perlu cikgu selalu suruh untuk kamu ulang kaji dan sebagainya. Patutnya kamu dah boleh disiplin. Disebabkan pengalaman kamu yang lebih panjang lagi berbanding abang dan kakak kamu yang SPM 2020. Okey, cikgu nak tunjuk video. Okey Sepatutnya cikgu tunjuk video kakak dengan abang kamu yang SPM 2020 tapi cikgu tak sempat. Tak sempat nak suruh buat sharing video Okey, tak apa, kamu tengok video yang ni. Sekejap Cikgu kena buka tab sekejap. Tab. Cikgu kena stop dulu, cikgu kena pilih tab. Okey. Boleh dengar tak? Dengar. Dua suku
Tak menyangka kepayahan menempuh pembelajaran dalam suasana sukar mampu membawa kejayaan. Walaupun berdepan dengan masalah capaian internet ketika pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, sekolah ditutup akibat penularan wabak COVID-19 dan peperiksaan ditunda. Pelajar Sekolah Menengah Agama Durian Guling Marang, Nur Aisyah Humaira Muhammad Sabri dan pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Ampuan Intan Hulu Terengganu, Aisyah Jahira Zulkifli masih tidak percaya masing-masing memperolehi keputusan luar jangka iaitu 8A. Saya sangat bersyukur kepada Allah kerana cucu saya periksa SPM dapat A. Nak Aisyah Humaira, kedua-dua cucu saya Nak Aisyah Humaira dengan Aisyah Jahira. Nak Aisyah Jahira. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nur Aisyah Humaira yang mengambil 11 subjek berkata, ketika pandemik COVID-19, dia tertekan kerana sukar untuk fokus dengan pelajaran. Dengan pertolongan dan tunjuk ajar guru-guru, sokongan dari ibu bapa dan keluarga serta rakan-rakan, dia mampu mencapai sasaran dengan keputusan yang diperolehi. Alhamdulillah, walaupun belajar dalam keadaan pandemik COVID-19 dan belajar dalam PDPR, saya tetap memperoleh keputusan yang saya tidak sangka. Walaupun saya tidak mencapai target iaitu 11A, tapi saya hanya memperoleh 8A, saya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih kepada ibu bapa saya, nenek saya serta guru-guru yang telah menyokong saya sehingga hari ini. Aisyah Jahira juga berdepan masalah sama apabila hampir berputus asa untuk menduduki peperiksaan SPM. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada ibu bapa saya, guru-guru SMK Tengku Ampuan Intan. Berkat kesungguhan cikgu-cikgu saya yang sentiasa tidak leka mengajar saya sepanjang hari, bukan saya je, kami semua, dengan keadaan wifi yang tak sekejap ada, sekejap tak ada, kami sentiasa rasa pentingnya kami belajar untuk SPM. Walaupun berat untuk menghadapi cabaran. Ayah, saya tengok ni dia dapat berapa result SPM. Alhamdulillah, saya dapat straight A. Tahniah. Terima kasih ayah. Sama. Kegembiraan seorang calon SPM 2020 dikongsikannya dengan sanggup berlari mendapatkan ayahnya di kebun sebaik berjaya menyemak keputusannya siang tadi. Nur Anis Najihah Aziz dari Kampung Santan Utara di Kanga memperoleh keputusan semua A dalam 9 mata pelajaran yang diambilnya. Anis yang merupakan salah seorang pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tuanku Lailatul Syahrin berkata, keputusan ini adalah bukti usaha kuatnya dan doa kedua ibu bapa yang mengiringi hidupnya. Mula-mula tu nampak ada huruf A tu memang tak sangka lah nak dapat straight A. Ingat macam adalah juga A kan. Lepas tu dia rasa sebab tu lah bila dah check semua result, Alhamdulillah lah dapat straight A. Mak ngaya pun gembira lah, Alhamdulillah lah dapat gembirakan mak dengan ayah waktu tu. Kata Anis, dia berhasrat untuk meneruskan pengajian dalam bidang Okey, dengar tak tadi? Tu semua kisah kejayaan pelajar-pelajar SPM 2020. Alhamdulillah. Tidaklah cikgu nak kamu dapat 9A. Tapi kalau kamu target nak 9A, apa salahnya kan? Tak salah pun. Macam tadi kamu dengar, dia kata dia tak sangka dia dapat 9A pun, dia target satu. Dia target adalah A, tapi rupanya dia dapat 9A. Kamu bayangkan? Berkat doa, berkat usaha, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, tetap dia boleh dapat keputusan yang baik. Kamu pun boleh, cikgu yakin. Okey, sekejap cikgu nak kena buka satu lagi skrin. Saya skrin, mana pula cikgu ni? Okey anak-anak, boleh tak? Kalau yang lepas ni boleh, kamu pun boleh juga insya-Allah. Okey, ini satu lagi. Tak apa cikgu terpaksa skip lah sebab dah 11.45. Nanti kemudian lah cikgu. Okey, banyak saya ketinggalan ni. Macam mana saya nak mula ni cikgu? Banyak ni banyaknya saya tak study lagi. Banyaknya saya tak buat lagi cikgu. Saya tak ulang kaji lagi cikgu. Macam mana ni nak buat? Boleh ada cara, boleh lagi. Ada tak cara cepat dan pantas untuk pandai? Anak-anak, ada tak cara cepat dan pantas untuk pandai?
Tahu. Kamu Tak rasa? pasti. Tahu. Kalau ada nak tahu tak? Tahu. Nak? Kalau ada nak tahu tak? Okey, nak tahu. Ada cara cepat dan pantas untuk pandai. Ada cara dia. Okey, mari kita tengok. Cara nak jadi pandai dengan mudah. Okey. Ini cara dia. Okey. Tengok. Sekejap cikgu kena stop balik, kena buka tab. Tab. Okey, share. Ready to hatch some cool pets. Click here to make your Malasnya nak belajar. Tak ada ke cara senang nak jadi pandai dan dapat keputusan bagus dalam peperiksaan? Setiap benda mesti ada cara mudah. Budak jenis Albert tu selalu dapat markah tinggi kan dalam kelas. Apa kata aku try pergi jumpa dia dan try korek sikit rahsia kejayaan dia. Dia mesti ada cara mudah nak skor peperiksaan. Assalamualaikum Albert, si budak genius. Aku datang ni nak... Oh, ada orang tak kat dalam... ni bilik budak genius tu kan? Ya, akulah budak genius tu. Hai Albert, nama aku Sumi Azil. Aku datang ni nak minta tolong sikit. Ya, Sumi Azil. Apa benda yang kau nak minta aku tolong tu? Aku nak cerita sikit backstory aku ni. Aku selalu dapat markah keputusan yang sangat rendah dan kawan-kawan aku selalu bukan aku. Janganlah bu aku lagi. Sebab tu aku jumpa kau ni dan nak tanya, ada tak cara mudah untuk aku senang dapat keputusan yang bagus dalam peperiksaan? Sini aku bagi tahu kau cara-cara untuk jadi pandai dengan mudah. Pertama, kau kena jadikan membaca dan study tu satu amalan. Kau kena selalu membaca walaupun dalam pelbagai keadaan. Aku suka baca komik. Buku juga tu kan? Kedua, fokus. Jangan selalu hilang fokus. Dah fokus dah. Kau kena tampal kat dinding apa target kau. Kau perlu fokus dengan target kau tu. Ketiga, kau kena berdoa pula selepas kau dah berusaha. Aku selalu kot berdoa. Jangan patut cakap aku. Okay. So, point kat sini, amalkan 3 benda ni, kau pasti berjaya. So, cara dia sekarang ni kena rajin lah kan? Ya, betul. Asal tak cakap macam tu je dari awal. Aku datang sini sebenarnya expect ada cara senang aku jadi pandai dan genius macam kau. Tapi aku tak naklah study dengan belajar semua. Aku nak rehat, nak tidur. Tapi aku boleh pandai. Ada tak? Tu dia. So, macam mana anak-anak? Apa? Ada tak cara cepat, mudah dan pantas untuk jadi pandai? Ada. Apa 3 perkara yang disebut tadi? Apa perkara Jadikan yang membaca dan study tu satu amalan. Mana ada shortcut nak berjaya? Mana ada jalan shortcut? Tak ada. Anak-anak, kamu kena study, kena ulang kaji. Barulah kamu dapat apa yang dipelajari, apa yang diajar oleh guru. Okey? Tadi dia cakap apa? Rajin membaca, rajin menelaah, rajin mengulang kaji. Fokus masa dalam kelas. Dalam kelas, dalam talian tu kena fokus. Jangan buat benda lain masa dalam kelas tu. Ulang kaji. Last kali doa sungguh-sungguh. Sepatutnya berdoa tu bukan semasa nak dekat hampir peperiksaan baru kamu berdoa. Patutnya daripada sekarang kamu dah jadikan rutin solat hajat, supaya Allah mudahkan kamu punya pembelajaran, selalu bermonolog dengan Allah. Kita nak cakap dengan Allah ni bukannya masa kita solat je anak-anak. Kamu kena selalu tahu cakap, selalu berbual. Bila kamu tengah baca-baca ke, tengah duduk-duduk, lepas tu kamu dengar ada suara, ada bising-bising kat sekeliling. Ada bising-bising kat keliling tu, kamu cakap,
Ya Allah, ya Tuhanku, tabahkanlah hatiku. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, aku nak study. Ya Allah, bisingnya. Bantulah aku. Ya Allah. Selalu. Kamu kena selalu bermonolog. Umpama kita bercakap dengan Allah setiap hari, setiap masa, setiap ketika. Barulah kamu punya, insya-Allah kamu punya perjalanan untuk kamu study, untuk kamu berusaha mendapatkan keputusan yang baik tu berjalan dengan lancar. Ya, dipermudahkan insya-Allah. Okey. Okey, sekarang ni tak apa. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu belum bermula, please bermula sekarang. Mulakan sekarang. Cikgu Jamilah akan bantu kamu. Let us help you achieve your goal. Okay? Ini adalah program-program yang cikgu akan buat dengan kamu sepanjang 25 Julai sampai 2022 untuk cikgu bantu kamu. Okay? Nak tak cikgu Jamilah bantu kamu ni? Nah, Alhamdulillah. Okay. Macam mana cikgu Jamilah nak bantu kamu? Okay, cikgu akan buat personal coaching one to one dengan kamu. Okay, personal coaching. Bukan bisnes, dia ada personal coaching. Cikgu pun boleh buat personal coaching dengan kamu. Apa benda yang cikgu nak buat ni? Okay, setiap hari bermula minggu hadapan, Isnin sampai Jumaat, seorang pelajar daripada tingkatan 5 akan berjumpa dengan cikgu. Bukan berjumpa lah, maksud cikgu secara dalam talian lah. Kita akan berbincang 30 minit sahaja. Ini maksud cikgu personal coaching tadi. Maksud dia sesi bimbingan pelajar SPM bersama cikgu Jamilah setiap hari selama 30 minit. 30 minit je, tak lama, sekejap aja. Cikgu akan berbincang dengan kamu pelbagai perkara lah mengenai macam-macam cerita-cerita pilihan universiti. Cikgu akan bantu kamu nanti, cikgu akan guide kamu, okey? Nak ke tak nak ni? Hello? Boleh ke tak ni? Nak. Boleh ke? No. Boleh ke tak 30 minit bang? Okey? Boleh. Cuma masa dia, sebab kamu kelas pukul 8 sampai pukul 4 petang. Kamu nak bila? Cikgu tanya kamu nak bila? Kamu nak petang juga ke atau kamu nak malam? Petang, sambung petang tu. Sambung petang. Pukul 4 tu. Malam. Okey tak apa, nanti kita buat vote kemudian Okey. Ini program cikgu nak ada dengan kamu minggu depan sampai kamu SPM nanti. Sebenarnya even kamu dah lepas SPM pun kamu masih akan jumpa cikgu juga macam kakak kamu tahun lepas. Okey. Ni projek My Mission Board. Cikgu akan buat dengan kamu nanti. Sebab cikgu nak kamu ada sesuatu untuk kamu tengok. Progress kamu. Kamu dah sampai mana? Jadi ini yang cikgu nak buat dengan kamu. Nanti cikgu akan bagi tahu kemudian. Okey, cikgu sangat berharap kita dapat mengadakan sesi persekolahan bersemuka supaya cikgu boleh buat program ini. Santai minda. Macam cikgu buat dengan tingkatan 5 tahun lepas. Adanya sedikit ruang dan waktu untuk kita orang kata mengeratkan silaturahim, kita makan-makan, ada jamuan, ada game sikit, tak adalah asyik nak belajar je kan. Okey. Reward. Last kali reward. Anak-anak tingkatan 5, Ibnu Sina 2021, untuk makluman kamu, pelajar SPM tahun lepas, cikgu memang adakan reward untuk mereka. Cikgu Jamilah bagi personal kepada diorang di atas kesungguhan, komitmen mereka untuk masuk ke kelas, datang kelas tambahan. Lepas tu macam-macam lagi lah aktiviti yang mereka buat untuk diorang untuk tingkatkan lagi orang kata kelas tambahan ke modul ke macam-macam lah yang mereka buat pada tahun lepas. Cikgu Jamilah ada bagi hadiah istimewa untuk diorang. Tahun ni pun ada juga untuk kamu. Cikgu Jamilah bagi kat kamu. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat kamu kena bagi komitmen dengan kelas kelas dalam talian. Nanti kalau bersemuka pun kamu berusaha untuk hadir ke kelas InsyaAllah cikgu bagi reward tu. Kamu boleh tanyalah apa cikgu Jamilah bagi tahun lepas. Dekat kakak-kakak abang tahun lepas ada. Okey, ni antara aktiviti yang cikgu akan buat dengan kamu insyaAllah.
Don't worry, ya, cikgu akan bersama dengan kamu setiap perjalanan kamu tu sehingga kamu menempuhi peperiksaan SPM. Ya, apa-apa saja masalah, apa-apa saja yang kamu perlukan, kamu boleh beritahu cikgu, ya. Kita bincang sama-sama. Okey. Rasa-rasanya anak-anak boleh tak ni? Boleh tak? Boleh. Boleh tak ni? Boleh. Tingkatkan usaha untuk dapatkan keputusan yang terbaik dalam SPM. Boleh tak anak-anak? Boleh. Boleh Boleh. Okey, ni cikgu nak tunjuk sesuatu ni dengan kamu tapi cikgu takut. Sebab cikgu tunjuk skrin, takut kamu tak dengar. Cikgu punya skrin ni. Sekejap Mana cikgu punya? Okey. Kamu dengar tak ni? Boleh dengar tak? Tak. Tak dengar? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar, tak apalah. Dah banyak tak apa ni. Kemudian nanti cikgu tunjuk Okey, itu saja daripada Cikgu Jamilah bersama anak-anak SPM tingkatan 5. Cikgu harap sangat kamu lakukan sesuatu, mula bertindak daripada sekarang, ya. Lakukan ulang kaji secara rutin daripada sekarang, ya. Bertindak untuk memperbaiki keputusan peperiksaan penanda aras kamu yang lalu tu. Cikgu nampak tu agak kurang sikit, ya, tapi tak apa, kamu boleh buat penambahbaikan, cikgu yakin, ya. InsyaAllah cikgu doakan yang terbaik untuk anak-anak tingkatan 5, ya. Cikgu doakan yang terbaik untuk anak-anak tingkatan 5. Cikgu doa Allah permudahkan segala urusan pembelajaran anak-anak, ya. Sebelum cikgu berundur, cikgu serahkan dulu kita punya sesi ni kepada Puan Maimun binti Bahari, Pengetua Sekolah Menengah Rendah Agama Chua. Ada perkara penting nak disampaikan untuk anak-anak, ya. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dengar Dengar cikgu? Dengar cikgu. Dengar cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak rahmati Allah sekalian, sihat? Terima kasih kepada Cikgu Jamilah atas saya rasa penerangan yang cukup jelas tentang kemasukan ke ITTA dia macam mana nak kira dari segi akademiknya dan koko. Jadi bukan mudah sebenarnya Jadi anak-anak perlu mendapat markah yang cemerlang untuk memastikan dapat masuk ke universiti. Terima kasih kepada Cikgu Kamisah yang hadir bersama Ustaz Hanis. Mungkin lepas ni Ustaz Hanis dengan Cikgu Kamisah bolehlah cakap sikit apa untuk anak-anak ni. Okey. Untuk anak-anak sekalian yang kami semua sayang. Semua cikgu sayang awak. Dan cikgu walaupun cikgu tak mengajar kamu semua ni adalah anak-anak kami. Jadi besar harapan kami untuk melihat kamu semua berjaya. Batch pertama SPM telah memberi penanda aras untuk batch kamu menjadi lebih baik. Itu harapan kami. Kalau batch pertama telah menjadikan kita 3.64 grade purata sekolah. Jadi untuk batch kamu ini kami mengharapkan 3.47. Harapan PPD 3.50. Jadi cikgu nak maklumkan apa yang cikgu-cikgu awak dah target. Untuk bahasa Melayu 1.30. Untuk bahasa Inggeris 4.90. Sejarah 3.32. Matematik 4.33. Sains 3.78, perniagaan 3.50, Usuluddin 3.50, syariah 4.39 dan LAM 2.22 menjadikan 3.47 grade purata sekolah yang kita harapkan daripada kamu semua.
Dan cikgu percaya dan yakin anak-anak tahun ini mampu melaksanakan misi kami. Misi untuk anda semua. Ya. Dan macam disebut oleh Cikgu Jamilah tadi, tak ada jalan mudah anak-anak. Untuk capai kejayaan tak ada jalan mudah. Mesti bermula. Ya, bermula dari sekarang. Ya. Tinggal 7 bulan sahaja lagi. Bulan 3 tahun depan SPM kamu hadapi. Dah tak lama sebenarnya, pejam celik dah nak sampai hujung tahun. Jadi apa yang kami nak buat? Kami nak bantu kamu. Pertama, kita akan naik insya-Allah pada bulan September. Ya. Jadi memang kami harap kamu akan naik ke sekolah pada bulan September. Okey, untuk bulan September kita akan adakan satu peperiksaan pra-percubaan. Ya. Peperiksaan pra-percubaan ni akan dibuat pada 20 November hingga 1 Oktober. Okay? 2 minggu lah lebih kurang. Ya. Kenapa perlu dibuat? Sebab kita nak tengok adakah kamu sudah bersedia. Nak tengok prestasi. Ya. Kalau kurang, kita bantu. Sebelum kamu nak menghadapi peperiksaan percubaan pada bulan November. Bulan November hingga Disember ada peperiksaan percubaan SPM. Ya. Itulah yang kita nak bantu awak ni ya. Supaya kita dapat target awak. Target awak macam mana untuk dapat lebih baik lagi. Dan saya percaya cikgu-cikgu yang mengajar pun sudah bentangkan, sudah bertanya apa yang kamu target. Okay? Kalau kamu rasa kamu boleh lebih baik, usahalah. Janganlah target rendah-rendah sangat. Ya? Sebab harapan kami sekurang-kurangnya kamu lulus semua mata pelajaran. Tahun SPM tahun sudah seorang sahaja yang tak lulus. Itu pun subjek matematik. Subjek lain semua lulus. Jadi janganlah anggap subjek dini ke subjek yang susah. Tak susah pun sebenarnya ya. Untuk lulus memang boleh. Tapi dengan apa nak buat? Dengan apa yang tadilah yang cikgu Jamilah tunjuk tadi, membaca. Kalau subjek membaca, perlulah membaca. Ya. Fokus. Cikgu yang mengajar awak susah payah buat macam-macam untuk awak. Fokuslah semasa cikgu mengajar. Buat ulang kaji. Lepas tu banyakkanlah berdoa. Jagalah adab dengan cikgu-cikgu. Jagalah adab dengan kawan-kawan. Jagalah adab kita dengan ibu bapa. Barulah Allah akan bantu. Okey? Manjada wajada. Takkan ada seseorang pun akan gagal. Kalau dia berusaha, dia akan dapat hasilnya. Ya, anak-anak ya. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi usahalah dari sekarang. Jangan tunggu last minute. Kalau kamu lihat ya kawan-kawan abang-abang kakak yang tahun sudah tu, yang berjaya tu memang mereka anak-anak yang betul-betul kata berusaha. Last minute pun berusaha. Itulah yang mereka dapat. Fatihah dapat UIA. Ashira Adila dapat UIA. Boleh dikatakan semua dapat tempat untuk melanjutkan pelajaran. Tak ada yang tercicir. Paling tak pun form 6. Ya, masih ada peluang untuk melanjutkan pelajaran. Jadi janganlah letakkan diri kamu rendah. Bangun, bangkit, berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Dan cikgu sebenarnya kecewa sedikitlah ya. Bila kita buat kelas tambahan pada minggu ni, saya dapati ada yang tak masuk. 5 kelas dia tak masuk. 3 kelas dia tak masuk. 4 kelas tak masuk. 2 kelas tak masuk. Mungkin kamu ada alasan tersendiri. Tetapi agak mengecewakanlah bagi cikgu-cikgu yang berusaha nak bantu. Kita buat pun sampai pukul 1 je. Petang awak dah boleh relax. Malam awak dah boleh relax. Itu yang kita rasa, yalah perlu ada pembaharuan, perubahan sikap. Rugi sungguh kalau tak masuk sebenarnya ya. Banyak tips yang cikgu awak berikan, banyak latihan yang diberikan. Ambillah peluang ini, jangan menyesal kemudian. Saya tak nak tengok awak menangis terima result nanti. Menangis gembira tak apa, menangis hampa yang kita tak nak, kecewa yang kita tak nak. Ya? Kita nak awak menangis gembira, bukan menangis kecewa. Ya?
inilah peluang untuk anak-anak. SPM takkan berulang. Ya, kita tak nak awak ambil sekali lagi SPM. Cukuplah sekali. Ya. Sebab masa depan awak ni penting ya dengan SPM ini. Tak ada SPM, susah nak ke mana-mana. Nak minta kerja sekarang pun guna SPM. Bukan PMR lagi, bukan PT3. SPM yang diminta. Ya. Jadi anak-anak rebutlah peluang yang ada. Ya, masa takkan menunggu kita. Ya, cepat masa berlalu. Sedar-sedar dah nak masuk bulan 8. Ya. Sekejap sangat. Jadi gunalah peluang yang ada anak-anak ya. Itulah harapan kami, harapan cikgu-cikgu. Sebab saya percaya batch awak ni mampu melakar kecemerlangan. Ya anak-anak, kami sayang semua. Ya, kami sayang anda semua. Bantulah kami, bantulah diri kamu. Ya anak-anak sekalian, boleh? Boleh tak? Boleh cikgu? Boleh. Boleh semua. Kalau orang lain boleh, kita boleh. Ya, boleh insyaAllah. Jangan putus asa. Sangkutlah dengan suara Cikgu Maimun. Ada. Hello. Hello. Sangkut dia. Sangkut suara Cikgu Maimun. Line tak bagus. Tapi dia je. Sekejap, saya type kat sini. Hello? Hello. Suara Puan sangkut tadi. Tak dengar ayat terakhir. Lost connection dah. Lost connection. Okey, Cikgu Jamilah. Puan Kamisa boleh cakap apa-apa nak cakap? Sila. Terima kasih banyak-banyak Puan Maimun. Okey, seterusnya saya jemput Puan Kamisa Asura untuk memberikan sepatah dua kata-kata semangat untuk anak-anak tingkatan 5 Ibnu Sina. Dipersilakan Puan Kamisa. Okey, terima kasih Cikgu Jamilah, Puan Maimun. Tiba-tiba pula nak bercakap dia. Okey, tak apalah. Samalah saya hasratnya bersama dengan Puan Pengetua. Jadi saya tengok tadi program Cikgu Jamilah ya. Saya rasa kamu ni sangat bersyukur, sangat bertuah kerana kamu dibimbing dari awal sebelum ambil SPM. Ya Allah anak. Masa saya tu tak ada siapa nak bimbing. Pandai-pandai lah nak belajar. Okay, jadi kamu ni sangat bertuah. Ada orang yang, ada cikgu yang nak bimbing kamu. Jadi kamu follow rapat-rapat dengan Cikgu Jamilah. Okay, follow rapat-rapat dengan Cikgu SPM kamu. Okay, mudah-mudahan kamu akan memperoleh kejayaan. Kami semua barisan guru berusaha mana yang terbaik untuk awak. Membantu mana yang mampu. Dan yang penting kamu ikut sendiri ya. Okay, selamat berjaya. Jangan mudah cepat putus asa lah. Teruskan, insyaAllah kami semua akan bantu kamu dan doakan kamu. Okay, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Ustaz Anis. Ustaz Anis ada apa-apa nak bicara dengan anak-anak ayahanda tingkatan 5 ni. Ustaz Anis, hello. Ada tak? Hello. Hello Ustaz Anis. Tak ada dah. Ustaz Anis ada, tak tahu, takut dia ke tempat lain kot tak dengar. Ke dapur. Okey. Tak apa. Okey, tak apa. Okey, terima kasih semua. Puan Maimun ada apa-apa lagi? Itu saja. Okey. Itu saja. Okey anak-anak, untuk yang terakhir sekali cikgu ada satu video 30 saat untuk kamu tengok ayat dia tu yang penting kamu kena tengok apa benda yang cikgu nak cakap ni dengan kamu. Yang penting dia. Okey, jap nampak tak? Nampak kan? Nampak. Lazy people do a little work and think they should be winning, but winners work as hard as possible and still worry if they're being lazy.
So if you're a winner, you ain't comfortable. Okey anak-anak tingkatan 5 di sini. Jika anda adalah orang yang berjaya, anda tidak akan mudah berasa selesa. Ya, mesti kita nak buat yang terbaik. Ya, yang terbaik untuk masa depan kita ni. Bukan masa depan ibu bapa kita, bukan masa depan cikgu, masa depan kita sendiri. Jadi jangan mudah cepat rasa selesa. Usaha sungguh-sungguh sehingga ke titisan peluh yang terakhir tu. Mesti usaha sungguh-sungguh. Jangan putus asa, konsisten, jangan berhenti. Okey. Itu saja untuk sesi cikgu pada pagi ini bersama anak-anak. Terima kasih banyak-banyak anak-anak tingkatan 5 Ibu Sina kerana bersama dengan cikgu pagi ini. Alhamdulillah, Cikgu Jamilah sayang semua anak-anak. Cikgu sentiasa doakan yang terbaik untuk anak-anak. Ada apa-apa masalah, jangan malu, jangan segan. Mesej cikgu, hubungi cikgu. Cikgu akan sedaya upaya bantu kamu. Ya. Okey, itu saja untuk pagi ini bersama dengan cikgu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih Cikgu Jamilah, terima kasih Cikgu Kamisa, Ustaz Ani, terima kasih anak-anak. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Jaga diri, jaga diri. Tidur awal tau, tidur awal. Jangan tidur lambat selalu. Baik cikgu. Okay, bye. Jaga diri. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Puan Maimun. Terima kasih. Okey, terima kasih. Bye. Anis ada. Anis tak tahu dia. Ada urusan kot. Okey. Okay, bye.